Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Boleh kata, Perikatan Nasional ini memang tak ada kualiti langsung. Pembangkang tiada kualiti langsung. Manakan kita tak berani kata begitu, kalau asik-asik hanya menunggang isu-isu picisan, isu-isu murahan yang tiada maknanya untuk negara. Kalau di dalam kempen-kempen PRK, Perikatan Nasional, khususnya PAS, hanya menunggang isu-isu picisan yang terkini dalam pilihan raya kecil di Perak, mereka menunggang isu babi. Selain daripada itu, selepas saja PRK di Perak, apalagi semuanya hilang ditelan masa. Isu tunggang babi sudah hilang entah kemana. Dan yang paling pelik, baru-baru ini, isu Abang Belon pun mereka tunggang habis-habisan. Akhirnya, apa dah jadi? Cerita Abang Belon pun tamat, terus diam entah kemana. Itulah, kata orang, pembangkang sekarang ini memang tak ada kualiti. Terkini, tentang isu Yusuf Raude pula. Mereka sibuk tunggang, nak tunggang juga. Tiada isu lain untuk pembangunan negara yang mereka boleh tunggang, yang boleh berkaitan dengan pentadbiran negara. Mereka tunggang isu Yusuf Raude. Sehingga mereka mahu buat dalam satu paparan di dalam Facebook, ada satu gambar, poster menunjukkan ceramah Mega isu semasa Yusuf Raude. Kita pun tak pasti siapa yang anjur ceramah Mega ini. Tetapi nampaknya ada beberapa orang pemimpin daripada PAS yang seakan-akan menyokong apa yang sedang berlaku. Jadi, nampaknya Perikatan Nasional suka sangat nak menunggang isu picisan tak berkualiti seperti ini. Sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, tapi ini ialah jawapan kepada semua masalah kesihatan kita. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan dan terapi imun badan ini mengajar mendidik imun badan kita menjadi kuat, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi, saudara-saudara sekalian, secara umum dan ringkasnya, Transfer Factor ini membantu menyelesaikan masalah kesihatan kita dengan menjadi terapi imun, meningkatkan imun badan kita daripada dalam. Kita sehat daripada dalam. Produk ini lulus KKM, produk ini juga adalah halal dan paling penting diramal akan berada di setiap rumah menjelang hujung tahun ini. Jadi cepat dapatkan produk ini kerana produk ini jawapan kepada masalah kesihatan anda dan dunia. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan satu pengumuman keputusan di mahkamah. Yusuf Raude bebas daripada tuduhan. Tapi isu ini pula ditunggang habis-habisan oleh para pendukung ataupun boleh kata para penunggang isu picisan. Sehingga kan Yusuf Raude boleh-boleh pula dijemput sebagai seorang yang dianggap hero. Begini sajalah, kita cabarlah Yusuf Raude ni, kalau betul-betul dia ini hebat, kalau betul-betul dia ini disukai ramai, kalau betul dia ini mewujudkan gelombang, pergi bertanding pilihan raya. Kita nak tengoklah dia boleh menangkah tidak. Itu dia. Dan sebenarnya yang patut kita tahu ialah kalaulah betul dakwaan kononnya Anwar Ibrahim itu campur tangan di mahkamah, pasti Yusuf Raude ini tak akan terlepas, tak akan bebas. Tapi gara-gara reformasi yang dibuat oleh Anwar Ibrahim tiada campur tangan langsung di dalam kes mahkamah, maka Yusuf Raude terbebas. Jadi bukankah itu satu yang baik? Dalam roman komen di dalam Facebook, antara komen netizen berkait ceramah Mega yang dikatakan sebagai hebatnya konon ini, ada yang kata puak-puak walaun jangan dok percaya sangat untuk kepentingan depa saja katanya. Ada juga yang mengatakan bahawa ajak PAS sekalilah sebab PAS memang kaki fitnah, kata Ahmad Syahid.
Ada juga beberapa orang memberikan komen, dah tentu Puak PAS dan Walaun datang sebab tujuan mereka sama, nak jatuhkan Perdana Menteri ke-10. Banyak lagi lah, ada yang kata inilah pujaan Walaun sekarang budak bendul ini, kata Zek Abdullah. Faiz kata batu api dah mula memainkan peranan penting untuk memburukkan Anwar. Saudara, beberapa Keratan Akbar menyatakan beberapa orang pemimpin kononnya berkata Yusuf Rauda dizalimi dan perangkap dipasang awal pas ucap tahniah. Ini semua adalah satu tunggangan yang luar biasa. Ramai yang sangat suka dengan isu ini untuk ditunggang. Tapi ya, kita sudah biasa dengan Perikatan Nasional Pembangkang yang suka menunggang isu-isu hangat. Tapi selepas itu mereka tak kemana-mana. Begitu sajalah, tiada kemana-mana. Seminggu dua lagi hilanglah musibat-musibat ni tunggang isu ni, kata Syah Syahrul. Lepas isu ni kita tengoklah dulu. Kita tengok isu apa pula puak-puak Walaun munafik ini nak tunggang, kata Syah Syahrul. Abdullah Yahya kata, maka berserban berjubahlah lebay ke taman melewar dengan laungan takbir, katanya. Sejahtera Kota kata, apa jasa orang ini kepada negara? Apa jasa Yusuf Rauda kepada negara? Sehingga mereka jadikan beliau sebagai ikon. Aduh, tak ada ikon lain lagi kali yang bagus. Balik-balik ikon tai ini, kata netizen. Balik-balik ikon tai ini, kata mereka. Banyak lagi ikon yang lebih baik. Ini ikon tai yang balik-balik dibuat seperti ini. Bagus korang tolong berceramah perihal nasib kami veteran tentera yang pernah berjuang hidup mati kami untuk negara, kata Sejahtera Kota. Ya, betul juga lah kan, daripada jemput Yusuf Rauda, cerita tentang kes beliau yang tak apa-apa itu, lebih baiklah mereka buat ceramah perjuangkan nasib veteran tentera. Itu kan lebih baik. Itulah orang kata pembangkang sekarang ini dah hilang idea, dah hilang hilang sengat, tiada credibility, tiada gunalah macam tu, sebab mereka tak tahu lagi nak buat apa. Asik-asik nak tunggang isu-isu picisan. Salah satu usaha tebuk atap yang dirancang oleh puak-puak sakau yang dalam ketakutan untuk masuk penjara, kata Anwar. Dah banyak langkah gagal untuk jatuhkan kerajaan. Dan terbaru payung besar. Payung besar pun tak jadi, payung besar pun tak terbuka-buka. Nah, apalagi tungganglah isu Yusuf Rauda. Tapi tengoklah berapa kerat sajalah yang akan datang dalam cerapa mega itu. Jadi budak ini jadi tunggangan mereka. Berjuta-juta budak ini dapat bayaran ke, kata Anwar. Betul kan ni? Hanya Walaun yang bodoh yang akan hadir dalam ceramah mega ini, kata Cefat Bun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling gembira untuk seluruh rakyat Malaysia, khususnya penyokong PKR. Hari ini disahkan Anwar Ibrahim memujuk Rafizi Ramli dan juga Nik Nazmi menyertai semula kabinet. Baru-baru ini, Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan peletakan jawatan, walau bagaimanapun, mereka belum lagi letak jawatan secara sah, mereka baru bercuti. Anwar Ibrahim pula pun belum lagi mengeluarkan kenyataan untuk meluluskan permohonan peletakan jawatan tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Anwar Ibrahim sudah mengeluarkan kenyataan hari ini. Anwar mempelawa Rafizi, Nik Nazmi sertai semula kabinet. Ini bermakna bolehlah dianggap secara tidak langsung, secara rasminya Anwar mengumumkan kenyataan berdamai dengan Rafizi. Anwar umumkan kenyataan secara tidak rasmi, Anwar memujuk Rafizi menyertai semula kabinet. Jadi ini satu berita yang kita tunggu-tunggu, yang pastinya akan membuahkan satu hasil yang luar biasa. Kita teruskan ulasan pagi ini. Saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini produk Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah produk kesehatan paling dikehendaki di seluruh Malaysia, di seluruh dunia.
dunia di seluruh setiap rumah yang ada di dunia. Transfer secara umumnya ialah peningkat daya imun badan, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita untuk kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah, kita tak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Tetapi apabila kita ambil Transfer Factor for Life, kita punya imun badan akan meningkat 400% dan dididik menjadi bijaksana untuk menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit dan juga menyembuhkan kita daripada penyakit. Jadi siapa yang nak produk ini, hubungi nombor yang tertera. Semua jenis penyakit boleh diselesaikan dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Kalau sekadar penyakit-penyakit 3 serangkai, semuanya itu mudah untuk diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan. Jadi, yang dah bosan sangat dengan penyakit, yang dah bosan sangat dengan masalah kesehatan, hubungi nombor yang tertera. Produk ini lulus KKM, produk ini juga adalah halal. Baiklah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, dia berhasrat untuk melihat bekas Menteri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad kembali menyertai kabinet. Walaupun kedua-dua mereka telah mengemukakan surat peletakan jawatan dan memohon cuti, Anwar menjelaskan dia hanya meluluskan cuti tersebut bagi memberi ruang kepada mereka mempertimbangkan semula keputusan masing-masing. Mengenai perkembangan lain, Anwar berkata dia masih memberi masa kepada 2 menteri yang meletakkan jawatan sebelum ini untuk memikirkan secara masak-masak sebelum melepaskan kedudukan mereka dalam kabinet. Biar mereka berfikir, saya kalau mahu, kalau boleh, mereka sertai semula kabinet. Surat peletakan jawatan sudah diterima, tetapi saya belum luluskan peletakan jawatan mereka, katanya, lapor Bloomberg. Anwar berkata demikian selepas menghadiri seminar pemerkasaan organisasi dan satu mesyuarat tertutup bersama kepimpinan PKR hari ini. Turut hadir dalam sesi tersebut ialah 2 Naib Presiden PKR Amiruddin Syari dan Ar Ramanan, Setiausaha Agung Fauziah Saleh, Ketua Wanita Fadilah Lina Sidik, Ketua Angkatan Muda Kamil Abdul Munin serta Ketua Bahagian Tuah Jaya Samsul Iskandar Rakin. Untuk rekod, pada 28 Mei lalu, Rafizi dan Nik Nazmi telah meletakkan jawatan sebagai menteri selepas tewas dalam pemilihan parti PKR. Semasa seminar itu, Anwar turut menggesa para ahli PKR agar merapatkan barisan dan menyembuhkan perpecahan dalaman susulan pemilihan parti yang berlangsung bulan lalu. Dia turut menekankan keperluan untuk bersatu menunjukkan kematangan demi misi besar parti. Kata Anwar, bayangkan saya boleh bekerja sama dengan UMNO siap peluk-peluk. Ahli parti pula kena move on untuk agenda lebih besar. Kalau saya boleh bekerja sama dengan UMNO, takkanlah saya tak boleh bekerja sama dengan kawan-kawan yang berbeza pendapat, kata Anwar Ibrahim. Wow. Ini satu saranan yang luar biasa daripada Anwar Ibrahim yang pastinya semua orang tunggu-tunggu, terutamanya para penyokong Pakatan Harapan PHPKR. Apabila pendapat Anda, tinggalkan komen Anda. Jadi jangan lupa bagi mereka yang dah bosan sangat dengan penyakit dan nak sembuh sangat, nak kuat sangat daripada penyakit, jadi dapatkan terapi imun Transfer Factor for Life ini untuk kesehatan Anda yang muktamad. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Masih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan di dalam suaratv.com amat mengejutkan kita semua. Dalam pendedahan ini, kali ini kita mungkin akan menyaksikan bukan sekadar Rafizi tidak akan membantu pilihan raya, berkemungkinan dia dan pasukannya juga tidak akan menyertai pilihan raya. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Iswardi Murni membuat satu kenyataan mengatakan pasukan Rafizi dan pasukan tidak akan bantu PRU 16. Anwar dijangka tidak jadi Perdana Menteri penggal kedua. Benarkah dakwaan ini? Benarkah apa yang dinyatakan ini? Kalau ini berlaku, sudah pasti geng-geng Perikatan Nasional dan pembangkang sedang bergembira. Kalau Rafizi dan pasukannya tidak akan bantu PRU 16. Dan jadi pertanyaan kita ialah,
sejauh mana Rafizi boleh mempengaruhi keputusan PRU 16 akan datang jika Rafizi dan pasukannya tidak membantu. Pada tahun 2020 yang lalu, ketika Rafizi mengambil cuti atau tidak melibatkan diri secara aktif dalam politik bercuti panjang, apa yang terjadi? Berlaku kelesuan dalam PKR dan Pakatan Harapan. Ramai penganalisis politik menyatakan ketika Rafizi tidak menyertai politik pada waktu itu, berlaku kelesuan, satu kelompangan yang mana menyebabkan PKR dan Pakatan Harapan seakan-akan bersedia disentam, diserang habis-habisan tetapi tidak mampu untuk menyerang balik. Bagaimana pula pendapat Anda? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini produk Transovector for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat sehingga 400% mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana daya imun badan kita yang tidak kuat melawan penyakit dari dalam. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat 400% dan mampu melawan semua jenis penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Jadi saudara-saudara sekalian, cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Apa saja penyakit boleh diselesaikan dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Jangan tunggu lama-lama, jangan bertangguh-tangguh, cepat dapatkan sebelum Anda kesuntukan atau kehabisan masa. Kita kembali semula kepada ulasan politik hari ini. Pendedahan Iswardi Murni yang kononnya Rafizi dan pasukan tidak akan membantu PRU 16. Dan beliau kata Anwar dijangka tidak jadi Perdana Menteri penggal kali kedua. Jadi kalau begitu, siapa agak-agaknya akan menjadi Perdana Menteri kita semula? Adakah kita bersedia Perdana Menteri akan datang daripada UMNO sekali lagi? Atau adakah kita bersedia Perdana Menteri datang daripada Perikatan Nasional sekali lagi? Perikatan Nasional sudah terbukti mereka gagal untuk mentadbir negara ini ketika mereka ada peluang menjadi kerajaan pada pasca pandemik dan juga semasa mereka melakukan rampasan Sheraton 1.0 langkah Sheraton. Manakala Barisan Nasional pula belum lagi dapat keluar daripada kopompong lepas yang dikaitkan dengan penyalahgunaan, pengubahan dan juga kes-kes rasuah serta korupsi. Jadi kalau benar Anwar Ibrahim tidak lagi menjadi Perdana Menteri untuk penggal kedua kerana tiada bantuan atau tiada kekuatan daripada Rafizi, ini satu berita yang mungkin akan mengejutkan dan menakutkan ramai orang. Saudara-saudara sekalian, kali ini mungkin akan menyaksikan bukan sekadar Rafizi tidak akan membantu pilihan raya, kemungkinan dia dan pasukannya juga tidak akan menyertai pilihan raya. Ini satu tamparan yang besar kepada Anwar Ibrahim. Namun ramai juga yang mengatakan bahawa sebenarnya tanpa kelibat Rafizi pun Anwar Ibrahim masih mampu kuat. Karena kata mereka ketika Anwar Ibrahim memulakan reformasi, Rafizi belum ada lagi waktu itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.